الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat iman dan Islam, nikmat-nikmat yang utama seperti nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat kelapangan waktu, begitu juga nikmat-nikmat yang lain ya yang kita sedang nikmati pada ketika ini, yang kita jika kita hitung satu persatu tidak habis ataupun tidak mampu kita menghitung keseluruhannya, melainkan kita rangkumkan segala-gala nikmat tadi itu dengan ataupun dalam ucapan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita rangkumkan juga segala kesyukuran kita itu di dalam tindak tanduk kita dengan menghasilkan amalan yang baik, yang menunjukkan kebuktian kita membuktikan kepada kesyukuran atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini selepas kita membaca surah At-Taghabun, saya berhajat lebih kurang 23 ayat saja ya. Saya nak tadabbur. Kalau ikut tu daripada ayat yang ke-11. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang hadir pada pagi ini boleh buka apa ni, Quran terjemahan. Ada terjemahan yang kita boleh sama-sama perhatikan, kita sama-sama boleh tengok dan kita sama boleh kaitkan dengan intipati tadabbur yang kita nak ambil. Baik, ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala uh, memberitahu kepada kita ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila Allah timpakan kepada kita apa saja masalah ya, dalam kehidupan kita, kita tak dapat lari daripada masalah, daripada bangun pagi, kan, bukanlah masalah, tapi kita nak uruskan semua benda di waktu pagi. Uh, Macam anak nak pergi sekolah, nak makan, suami nak minum, ya.
Kalau yang binatang kena uruskan binatang. Kemudian dah selesai dalam rumah, keluar rumah ada jam pula, lambat, ya, ada kemalangan pula, atau kita sendiri yang terlibat dengan kemalangan, macam-macam, ya. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita itu adalah daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak ambil di sini, pedoman yang kita perlu buat ialah kita sebenarnya menghadapi setiap yang ditakdirkan oleh Allah itu dengan hati yang tenang. Ya, tak perlu kita marah-marah, tak perlu kita kecoh-kecoh, tak perlu kita merungut dan sebagainya. Ya, sebab musibah ataupun ujian itu tetap berlaku. Jangan kita habiskan ataupun jangan kita buang masa kepada merungut, kepada marah-marah, ya. Apatah lagi sampai membawa kepada dosa apabila kita ialah bergaduh, mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Ya, kerana semua tadi itu menunjukkan kepada kita ini tidak redha dengan takdir Allah. Ya, jadi bila tidak redha dengan takdir, itu adalah satu dosa besar sebenarnya. Kita tidak redha dengan qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang mula-mula yang ke-11 ni, mukadimah ni nak bagi tahu apa saja berlaku kita kena hadapi dengan tenang. Ah, Bila kita hadapi sesuatu perkara itu dengan tenang, berbeza, ya, berbeza dengan apabila kita hadapi dengan kecoh-kecoh. Sebab apa ini, uh, bila kita tenang, hati kita atau fikiran kita tu dapatlah berfikir dengan lebih baik. Kan? Dan bila kita tenang, sempatlah kita mengingati Allah. Kan dalam Quran menyebut, kita selalu dengar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kita kena tenang, kena ingat Allah, kita kena sabar, kita kena tambah satu sifat lagi ataupun satu perkara lagi di dalam mengingati Allah tadi, kita mesti sabar. Ya, kerana kita apabila menghadapi sesuatu ujian itu sebenarnya kita diberi peluang oleh Allah untuk beribadat. Jadi ibadat apa yang kita akan buat semasa musibah? Ini mungkin kita jarang perasan, ya. Kita jarang orang kata apa, sempat orang kata apa, menghayati, ya, saat kita ditimpa musibah, kita jarang sekali dapat menghayati satu ibadat, ya, satu ibadat yang kita buat dan mendapat pahala besar dan mendapat darjat yang tertinggi. Apa dia? Ibadat sabar. Oh, kita selalu faham orang sebut sabar itu sifat. Betul, sabar itu sifat. Tapi sabar itu juga merupakan ibadat. Sabar juga merupakan ibadah. Bila kita bersabar di dalam menghadapi ujian, sabar melakukan ibadah, itu sebenarnya dalam ibadah, kan? Jadi ganjaran untuk orang yang bersabar ini sangat sangat besar, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kan? Kita selalu dengar ayat tu Allah menyebut Allah apa ini akan memberikan ganjaran yang tidak ada sempadannya. Maksudnya bighairi hisab, maksudnya sangatlah luas, sangatlah banyak, sangatlah tinggi ganjaran untuk orang-orang yang bersabar. Jadi dalam kita menghadapi ujian, dalam kita mendepani cabaran, kita kena ingat kita sebenarnya diberi peluang oleh Tuhan untuk melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah sabar. Jadi ingat, kita tenang, kita sabar hadapi ujian itu, sebenarnya kita nak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Oh, Allah akan memimpin hatinya. Nak dapat hidayah, sumbernya ialah beriman. Maksudnya kalau kita nak Allah pimpin hati kita, kalau kita nak uh, pertolongan, uh, pimpinan, tuntunan daripada Allah, kita kena dapatkan, kita kena balik kepada Allah. Kita kena rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah akan bagi hidayah. Maknanya siapa nak hidayah, dia kena balik kepada Allah Taala. Kena cari Tuhan, kerana Tuhan ataupun kerana Allah adalah pemilik kepada hidayah itu. Kita tidak akan dapat uh,
hidayah secara percuma. Tidak. Hidayah itu tidak datang secara percuma. Dia datang dengan iman. Maknanya kita kena cari Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan dapat pimpinan hidayah ke dalam hati kita. Ini sebab tu kita ini bila kita solat, dah lama kita solat kan, dah berpuluh-puluh tahun, termasuk diri saya, kadang-kadang kita solat tu kita tak ada bekas, ya, kita tak rasa sedap dia, kita tak rasa lazat dia, kan? Kan macam kita makan, kalau kita makan kita rasa sedapnya makan. Ha, dalam solat kita tak rasa sedap di solat, kan? Dalam makan kita rasa tambah ajinomoto sedap. Dalam solat nak tambah apa bagi sedap? Kan? Jadi kita tak rasa. Sebab kita solat, kita tidak mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat tadi. Bila solat tidak khusyuk, tidak sampai kepada matlamat dia, dia tak memberi bekas kepada kita. Tak ada bekas, bila tak beri kesan kepada kita. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita tak pernah faham makna dia. Kita baca, tapi kita tak boleh faham. Jauh sekali kita nak menitiskan air mata. Kita faham pun tidak, kan? Macam mana kita nak menitiskan air mata. Jadi kita nak hidayah Tuhan, maka kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat bimbingan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak hidayah, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambungan daripada ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya semua yang berlaku dalam kehidupan kita ini, semuanya dalam perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak ada benda yang kita boleh kata luar daripada pengetahuan Tuhan. Tak ada. Semua Allah Maha mengetahui, dan kita balik kepada diri kita, sedangkan kita ini tak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Baik, ayat yang ke-12. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kamu kepada Rasul. Maksudnya kita punya punca ketaatan ataupun ketaatan yang utama ialah taat kepada Allah. Kemudian taat kepada Rasul. Dia bersekali. Taat kepada Allah itu bersekali, tidak boleh berasingan. Lepas taat kepada Allah dan Rasul, barulah taat kepada selainnya. Ya, barulah taat kepada selain Allah dan Rasul. Contohnya taat kepada suami, ya, taat kepada guru, taat kepada pemimpin, taat kepada guru, taat kepada ustaz dan sebagainya. Bahkan untuk taat kepada manusia, ya, selain daripada Allah dan Rasul, mestilah taat kepada Allah dan Rasul dulu. Maksudnya taat kepada Allah dan Rasul itu menjadi syarat kepada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia yang lain. Ya, sekiranya suami itu contoh tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, masa bagaimana kita nak taat kepada suami? Suami kita itu ingkar kepada perintah Allah dan ingkar kepada perintah Rasul. Tak apa, tak ada masalah, no problem. Jadi syarat untuk taat kepada manusia ialah taat kepada Allah dan Rasul terlebih dahulu, barulah kita boleh taat kepada manusia tersebut. Contohnya guru, kalau guru sendiri dia tidak taat kepada Allah, kan? Guru sendiri dia yang melakukan perlanggaran ataupun keingkaran kepada perintah Allah dan Rasul, macam mana anak murid ataupun pelajar itu nak taat kepada Allah dan Rasul? Okey, jadi ayat ini suruh kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sambungan, fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Maka kalau kamu berpaling, maksudnya kalau kamu tak nak ikut Allah, tak nak ikut Rasul, kamulah yang akan menerima balasannya yang buruk. Maksudnya kita sendiri. Kalau kita tak nak ikut, fa'in tawallaitum, kalau kita berpaling, tak ada siapa yang akan merasa deritanya, hanya diri sendiri. Contohnya kita bagi nasihat kat anak. Kan? Bawa motor pelan-pelan, hati-hati. Ya, kalau melanggar bukan aku susah, kamu yang susah. Begitu. Sama je, konsep dia sama. Kalau tak ikut, tak berhati-hati, tak ikut nasihat mak ayah, jadi yang akan merana bila berlanggar, bila aksiden, kita sendiri.
patah kaki, sakit dan sebagainya. Jadi sama. Dia punya kesesuaian sama. Fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah yang jelas nyata. Maksudnya, Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sahaja. Ya, mana untuk cakap je, bagi tahu je. Ya, sampai je. Bagi tahu je. Nabi bagi tahu, selesai. Nabi bagi tahu selesai. Nak ikut, tak nak ikut, nak buat, tak nak buat, itu bukan lagi. Bukan lagi kerja Nabi sebab itu datang daripada hidayah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah, ya, guru kan. Guru dia hanya sampaikan, dia hanya ajar. Ya, tapi dengan penuh ketekunan, kesungguhan untuk menjadikan anak murid itu belajar. Yang nak belajar, jadi dia dah buat apa yang dia boleh buat, dia buat. Jadi seorang guru hanya menyampaikan sahaja, seorang ustaz hanya menyampaikan sahaja, seorang mubaligh hanya menyampaikan sahaja. Ya, selebihnya itu terserah. Kalau dia nak ikut, dia ikut. Kalau dia tak nak ikut, itu akan balik kepada dirinya sendiri. Jadi selesai. Tugas Nabi, tugas Rasul selesai. Hanya menyampaikan, hanya berdakwah kepada kita, menyampaikan apa yang Quran kata, apa yang Allah kata. Itu saja. Macam SPAQ, kan saya kiaskan macam tu jugalah, adalah satu kelab yang beranggota apa ni, uh, menjadikan tugas menyampaikan Al-Quran ini sebagai satu medium, sebagai satu tugasan mereka. Jadi mereka hanya buat, menyusun, mengurus hanya untuk menyampaikan Al-Quran. Ada orang ikut, ikut. Tak ada orang ikut pun tak apa. Tapi mereka berusaha untuk memastikan perkembangan dan juga orang kata apa ni, SPAQ akan terus berkembang sebab kita menggalas tanggungjawab yang sama, iaitu untuk mengajak orang menghayati, mentadabbur ayat-ayat Quran. Ya, kalau orang ikut, ikut. Orang tak ikut pun tak ada masalah sebab tugas kita hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas dan nyata. Baik, itu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Demikian kepada dan dengan demikian itu jualah hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman wajib untuk berserah diri. Ya, kepada Allah jualah orang-orang yang beriman ah, berserah diri. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hanya Allah sahaja. Dia yang esa. Ya, persoalan dia kenapa tidak boleh menyekutukan Allah? Tidak boleh menduakan Allah. Kenapa? Jawapannya kerana Allah itu esa. Allah itu satu. Macam mana nak diduakan? Kan Allah kata sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi bila Allah kata Allah satu, macam mana nak diduakan? Tak boleh. Mengapa nak diduakan? Kan? Jadi itu jawapan dia. Kalau kita kata, orang kata nak duakan, nak mensyirikkan Tuhan, nak menduakan Tuhan, tak boleh. Sebab Tuhan itu sah, Tuhan itu satu. Mengapa? Ataupun bagaimana kita nak menduakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam ayat ni juga wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah jugalah orang-orang yang beriman tu wajib berserah diri, wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud mudahnya kalau kita nak kuat, kalau kita nak jadi hebat, kalau kita nak apa saja, ya, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang, bukan kepada apa, bukan kepada usaha, bukan bergantung kepada usaha, bukan bergantung kepada orang, bukan bergantung kepada duit, bukan bergantung kepada nasib-nasib kita kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa tak boleh bergantung kepada diri, bergantung kepada usaha, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada duit, bergantung kepada harta? Kenapa tak boleh bergantung kepada benda? Kan? Kenapa? Jawapannya adalah kerana Allah sahaja yang berkuasa. Hanya Allah yang maha berkuasa.
Ya, Allah Maha berkuasa, Maha kuat dan Maha menentukan segala sesuatu. Kalau nak apa-apa, kalau nak minta apa-apa, minta sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah. Ya, hanya Allah yang mampu melaksanakan, memurniakan, memberikan apa sahaja ataupun mengabulkan apa sahaja permohonan hamba. Hanya Allah. Orang lain tak boleh. Kadang-kadang kita minta kepada orang dapat, kadang-kadang orang tak bagi, marah. Kan? Kita dapat marah orang. Tapi daripada Allah, Allah tak pernah marah kita minta. Ya, bahkan Allah marah pula kepada kita sekiranya kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini adalah hadis qudsi yang jelas yang mengatakan Allah suka kalau kita minta kepada Allah dan Allah murka kalau kita minta kepada makhluk. Jadi kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang disembah yang memberikan yang mengurniakan segala sesuatu. Jadi manusia atau usaha atau duit tidak boleh, tak ada apa-apa kekuatan ataupun kekuasaan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita nak kena betulkan. Kita kena ingat, Allah sahaja yang akan mengurniakan kepada kita apa sahaja yang kita minta, apa sahaja yang kita hajatkan. Kemudian ayat yang ke-14 ini tadabbur yang terakhir daripada surah At-Tawabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu, ya, wa auladikum, anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Itu satu perkara. Fahdharuhum. Oleh itu awas serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu maafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah dengan demikian yang kamu buat, ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini, ayat ini sebenarnya nak menekankan kepada kita tentang perihal kehidupan, dalam kehidupan kita. Memang ayat ini secara khususnya ada sebab nuzul dia, ada sebab nuzul itu nanti kemudian kita cerita. Tapi secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, wahai orang-orang beriman, kita tengok, dalam rumah tangga kita ini sesungguhnya ada di antara perkataan min tu sebahagian daripada isteri-isteri kamu. Kalau kita tafsirkan, kalau kita huraikan maksud azwaj, kalau isteri saja, pasangan. Boleh maksud isteri, boleh maksud suami. Okey. Dengan kata azwaj tu isteri saja, maknanya isteri saja ke? Tak, suami pun sama dalam ayat ni. Ada di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu itu menjadi musuh bagi kamu. Wah, macam mana tu? Kan mesti kita akan suami kita jadi musuh kita, isteri kita jadi musuh kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Macam mana kan? Dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala nak beritahu ada anak isteri kita atau suami kita akan menjadi musuh kepada kita. Macam mana tu? Baik. Maksud musuh di sini ialah, ya, anak-anak kita, isteri-isteri kita akan menjadi musuh kepada kita apabila mereka itu menjadi penghalang kepada kita mendapat ataupun melakukan ketaatan kepada Allah. Bila kita nak buat ketaatan, kita terhalang kerana anak isteri kita, kerana keluarga kita. Kita nak buat kebajikan, kita tak boleh nak buat. Kerana apa? Kata kita, suami kita, isteri kita, contohnya, kan? Kita nak solat. Contohnya kita nak pergi solat. Tiba-tiba, anak kita nangis pula. Kita dah nak kena bahagi. Kita nak kena tengok anak kita. Kita nak pergi kelas tadabbur, contoh, ya. Tiba-tiba suami kata, tak payah pergi, jom pergi pasar. Sudah. Kita nak buat ketaatan ni, ya. Nak mendapatkan ilmu, nak mengeluarkan diri daripada kejahilan, nak membaca ayat-ayat Al-Quran, nak mentadabbur, menghayati kalam Allah,
Itu satu kewajipan tu kita nak kena belajar. Tapi tiba-tiba ada tarikan yang lain. Suami kita ajak pergi pasar, ajak pergi kedai, ajak buat itu, ajak buat ini. Jadi, ya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, fahzaruhum, awas, waspada. Itu maksud waspada, fahzaruhum tu hati-hati. Dalam kehidupan kita ni memang selalu jadi macam tu. Ya, dalam urusan rezeki, urusan kerja, kadang-kadang kita tak sempat pergi belajar kerana kerja kan. Jadi kita kena hati-hati. Kerja itu untuk siapa? Kerja itu untuk cari rezeki. Untuk siapa? Untuk keluarga, untuk azwaj, anak-anak, untuk isteri. Tapi takkanlah kita sampai tidak ataupun mengenepikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tak solat. Kerja sampai tak solat. Solat itu wajib. Rezeki itu pun wajib. Tapi rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam konteks ni kita mendahulukan azwaj keluarga kita daripada kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu kesalahan di dalam berfikir. Kadang-kadang kita tak sedar. Kalau kita tengok dalam ayat lain, dalam surah Yasin kan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah membuat satu perjanjian kepada kamu wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan kamu menyembah syaitan. Ya. Innahu lakum aduun mubin. Ah, Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu adalah musuh yang nyata. Poin saya dekat sini, para hadirin yang saya kasih sekalian, tengok dekat perkataan aduwwul lakum dalam surah tu. Ya, dalam surah At-Taghabun, innama inna apa ni? Uh, aduwwul lakum azwajukum wa auladukum aduwwul lakum. Isteri-isteri kamu, anak-anak kamu ada musuh bagi kamu. Dia letak perkataan adu di depan, lakum di belakang. Kalau dalam surah Yasin yang saya sebut tadi, innahu lakum, lakum dulu, aduun di belakang. Jadi kalau kita tengok ayat ini seolah-olah macam sama. Musuh bagi kamu adalah musuh. Ya, musuh bagi kamu pada ayat ini surah At-Taghabun. Kalau dalam surah Yasin, lakum adu, bagi kamu dia adalah musuh. Maknanya syaitan itu adalah musuh. Jadi isteri anak kalau kita tengok ayat ni seolah-olah kita boleh bersamakan anak-anak isteri kita ni akan jadi syaitan ke seperti syaitan ke kerana menjadi musuh kita. Tidak. Ya, dua-dua adalah musuh, tapi dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Maknanya syaitan itu sepanjang masa, sepanjang ketika, sepanjang zaman, sepanjang waktu dia adalah musuh. Dia tidak akan berubah. Sekejap dia buat kerja, sekejap dia tak buat kerja, sekejap dia hasut, sekejap dia tak hasut. Tidak. Syaitan memang dia adalah musuh kita dan perosak kepada kita sepanjang zaman. Manakala suami kita, anak kita, isteri kita, ataupun orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tadi, sebenarnya mereka hanya musuh kita pada ketika itu saja. Ketika kita nak buat ketaatan, kita nak buat baik, contohnya kita nak bersedekah. Masa tu hati-hati. Kalau ada orang halang kita, siapa? Isteri kita, suami kita. Abang, jangan, ingat, kita nak kena beli tu, nak kena beli ni. Hati-hati, kita nak buat ketaatan ni. Jadi kita kena awasi. Jadi suami kita hanya musuh pada ketika-ketika itu sahaja. Pada ketika lain dia tidak musuh kita. Dan bahkan kalau dia bersalah kepada kita kerana menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Tuhan, mungkin pada ketika itu saja. Pada ketika lain dia akan bertaubat, dia akan kembali kepada kebenaran. Jadi sebenarnya ayat ini nak bagi kepada kita tentang peringatan, awas, hati-hati dan berwaspada. Kadang-kadang dalam kita nak buat kebaikan, ya, dalam kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada halangan-halangan daripada dalam, bukan daripada luar, daripada dalam. Ya, ahli keluarga kita, mak ayah kita, mungkin daripada dalam. Kita nak jadi baik ni, kita nak jadi contoh teladan yang baik, tapi kadang-kadang kita tak boleh buat ataupun kita terhalang kerana ada halangan daripada dalaman. Jadi dan halangan itu kita kena tahu seperti mana daripada ayat ini, dia adalah bersifat sementara. Dia adalah bersifat sementara.
Macam mana saya boleh tahu sifat sementara? Kita sambung tadabbur daripada ayat ini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan kalau kamu memaafkan mereka dan tidak marahkan mereka lah, tak maaf maksudnya tak maaf biarkan, serta kamu mengampunkan mereka. Wa in ta'fu, kamu maafkan, wa tasfahu, kamu biarkan mereka, wa taghfiru, kamu mengampunkan kesalahan mereka. Maksudnya biarkanlah. Ya, tak apa. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, kita nak pergi kepada sababun nuzul ayat ini. Apa sebab dia? Sebab nuzul ayat ini sebenarnya dia berkaitan dengan perintah Allah kepada apa ini, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Nabi untuk pergi berhijrah. Ya kan? Allah suruh sahabat-sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi apa yang berlaku? Ada di antara isteri-isteri dan anak-anak kepada suami-suami yang diperintahkan dulu untuk pergi berhijrah tadi itu, mereka tak nak pergi. Mereka kata kepada suami mereka, abang, kalau kita pergi hijrah, kita akan tinggalkan rumah kita, kita akan tinggalkan harta kita, kita akan tinggalkan kesenangan, kita akan tinggalkan bisnes perniagaan, kita akan tinggal semuanya, kita akan pergi sana seles pinggang pun tak ada banyak barang. Jadi apa akan jadi? Kita tak tahu kerja apa, tak tahu tinggal mana, tak tahu nak buat apa, rezeki kita dan. Jadi ada di kalangan suami-suami yang termakan. Ya, yang ada yang termakan, yang tertahan daripada hijrah tadi. Maksud tak pergi lah. Sebab fikir macam tu kan. Jadi itu yang berlaku. Baik, tak apalah. Yang pergi, pergi. Yang tak pergi, tak pergilah. Jadi bila selesai perhijrahan tu, selepas beberapa tempoh yang lama, 2-3 tahun, orang sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi pergi berhijrah tadi, mereka dah mendapat kehidupan yang stabil. Ya, dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Okay. Jadi mereka dah stabil, bisnes dah maju, kehidupan dah okey, semua benda dah stabil dan sebagainya. Maka sahabat-sahabat yang tertinggal di Madinah, di Mekah tadi yang tak pergi hijrah sekali, mula rasa menyesal. Rasa menyesal. Tak pergi hari itu tak ikut. Hari itu tak pergi hijrah. Jadi bila nampak kesenangan ataupun kemajuan lah, bukanlah senang senang lenang, tapi kemajuan, kejayaan sedikit demi sedikit yang ditempa oleh para sahabat yang sabiqun al-awwalun, yang mula-mula yang pergi berhijrah sekali, menimbulkan perasaan cemburu, rasa menyesal kerana tidak pergi. Jadi apa akan jadi? Mereka akan rasa marah. Merasa nak marah, timbul perasaan yang marah. Mereka mencari-cari punca. Apakah yang menghalang? Apakah yang menyebabkan mereka tak pergi hari itu? Oh, isteri-isteri dan anak-anak. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, Inna min azwajikum. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kamu, isteri atau suami kamu atau dan anak-anak kamu akan jadi musuh kamu. Musuh, apa dia maksud musuh tadi? Mereka menjadi penghalang secara sementara, ya, penghalang yang sementara itu, yang menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kan? Jadi menjadi musuh kepada kita lah. Pada ketika itu nak buat ketaatan tak boleh, nak hijrah tak jadi. Sebab apa? Ada yang menghalang kita daripada melakukan hijrah. Jadi para sahabat ni, bila mereka dapat kesan, isteri dan anak-anak, mereka mula rasa nak marah. Jadi turun ayat ni, Allah kata wa in ta'fu, sekiranya kamu maafkan, wa tasfahu, kamu biarkan, wa taghfiru, kamu ampunkan. Maksudnya tak payah marahlah. Benda dah lepas, lepaslah. Kan? Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kita tak perlu salahkan siapa-siapa. Ya, contohnya macam kita dalam kehidupan ni, ada suami kan, ada isteri, katalah kan, dua-dua kerja, dua-dua kerja, ataupun isteri tak kerja dulu kan, suami kerja. Dulu isteri kata dia adalah masa dulu nak pergi belajar, tapi sekarang abang dah suruh saya kerja. So isteri pergi kerja. Bila pergi kerja, tak ada masa dah untuk belajar. Sampai pencen. Bila sampai pencen. Bila dah tua-tua baru sedar, tak ada ilmu lah, nak pergi belajar lah.
Lepas tu kita pun tengok suami kita nak marah dia. Abang lah punya pasal. Dulu tak bagi saya belajar. Kan? Jangan, tak payah. Wa in ta'fu, kalau kamu maafkan, wa tasfahu, kamu biarkan, wa taghfir, kamu lupakan, kamu ampunkan saja, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni balik kepada asbabun nuzul tadi, sekiranya apa ini isteri itu, maka isteri-isteri tadi dan anak-anak tadi mula sedar. Ada di antara mereka yang sedar, Allah Akbar. Mereka sedar, maknanya mereka insaf, mereka rasa bersalah atas perbuatan mereka menghalang suami mereka daripada hijrah tadi. Kalau mereka sedar, ampunkan mereka, maafkan mereka, biarkan apa perkara yang berlalu itu terus berlalu, tak perlu diungkit-ungkit, tak perlu kata apa, diperbesar-besarkan. Kalau kita sorot kembali dalam Al-Quran, ya, nak habiskan ni sikit lagi, ada tak cerita tentang isteri-isteri yang menghalang suami daripada melakukan ketaatan, isteri-isteri Nabi? Jawapannya ada. Ah, Antaranya isteri Nabi Nuh, ya, isteri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kan Nabi Nuh, ah, apa ini, Nabi yang mengajak kepada beriman kepada Allah, tapi isteri dia tak nak, ingkar, tidak beriman, bahkan menghalang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lagi seorang siapa? Lagi seorang, isteri Nabi Lut. Kan isteri Nabi Lut, apa dia kerja dia? Dia memang tak beriman kepada Tuhan dan menghalang ha, dakwah Nabi Lut, bahkan dia menyokong kaum kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseks, kan. Jadi bila bila ada orang-orang handsome, orang-orang kacak datang ke rumah Nabi Lut, isteri dia akan call, akan bagi maklumat kepada orang dalam, bagi tahu kepada kaum-kaum lelaki, ni ada orang kacak dalam rumah ni, mai sini, jom. Jadi mereka kata apa, bekerjasama untuk melakukan kemungkaran. Jadi itu dua isteri, dua orang isteri Nabi yang tidak orang kata beriman kepada Tuhan dan menghalang suami-suami mereka, iaitu para nabi tadi, untuk melakukan dakwah dan juga melakukan kebaikan. Jadi daripada ayat ni, ya, daripada ayat yang terakhir ni, ataupun secara kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini, bahawasanya kehidupan ini memang ada sahaja cabaran dan ujian dia. Ya, kadang-kadang cabaran itu daripada dalam, ya, kadang-kadang daripada luar. Yang daripada luar tu kadang-kadang kita nampak dan kita boleh tepis, tapi daripada dalam ni, yang secara halusnya kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak nampak, kita hanya nampak yang fizikal saja. Contoh, ya, ada orang beralasan kenapa tak pergi belajar, kenapa tak menuntut ilmu. Dia kata dia nak kena jaga cucu, kita jaga cucu lah, senang. Bila kita dah berusia ni, kadang-kadang kita tak keluar belajar, kita tak keluar menuntut ilmu kerana kita nak menjaga cucu. Sepatutnya siapa yang jaga cucu tu? Mak ayah dia lah, ya. Yang menjadi tanggungjawab mak ayah dia. Jadi kenapa kita yang menjaga cucu kita? Sebab kita, tanggungjawab kita jaga anak kita. Bila kita dah habiskan tanggungjawab kita, habislah, anak-anak dah besar. So anak-anak kepada anak kita adalah menjadi tanggungjawab anak kita, bukan jadi tanggungjawab kita. Baik. Jadi kadang-kadang boleh jadi dilema, menjadi dilema. Ya, anak tu susah, kita nak kena tolong. Ya, maknanya kita nampak kesusahan fizikal dia. Maknanya susah nak makan, cari makan, bolehlah kita tolong cari makan, cari bantu dia jaga anak. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawasanya kadang-kadang kita ini terhalang daripada melakukan ketaatan. Kita tak nampak. Kita terhalang daripada belajar, terhalang daripada menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Memang kasihankan orang ataupun tak sampai hati melihat kesusahan orang lain, tambah-tambah lagi anak sendiri, itu memang ada satu lumrah fitrah kita kasihan kepada orang. Tapi dalam bab ilmu, ya, kalau seseorang itu jahil agama dan kita tak tahu tentang hal-hal agama, contohnya dia tak solat, dia tak berzikir, dia tak kenal Tuhan, dia tak belajar dan sebagainya, maka orang yang jahil agama ini lagi sangat sakit, lagi susah. Adalah kesusahan yang lagi besar, yang perlu ditolong, yang perlu dibantu. Maksudnya kita sendiri jahil, kita sendiri tak tahu, itu satu kesusahan yang kita tak nampak.
Yang kita perlukan pertolongan, kecemasan, sebab kita dalam keadaan tenang. Apa dia? Tenang kerana kita tidak tahu. Jadi kita nak kena berfikir dengan fikiran yang betul, supaya kita apa? Dapat kita melepaskan diri kita daripada tanggungjawab. Tanggungjawab kita nak menjawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, mudah-mudahan tadabbur pagi ini secara ringkasnya dapatlah mengisi, yang pertama sekali bukan mengisi masa, yang mengisi ruang dalam diri kita, supaya kita tahu satu dua ayat daripada ayat Al-Quran ini sebenarnya secara langsung berkait rapat dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf jika ada salah bahasa terkasar di mana-mana. Ampunkan saya, maafkan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Saiful Amar, ya, penjelasan atas pengurusan ilmu dari tadabbur surah At-Taghabun itu. Yang mana kita ni perlulah kena berhati-hati terhadap kehidupan duniawi ini. Dan semoga ini memberi kefahaman dan manfaat bagi mengambil ibrah darinya. InsyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan Ustaz, kita tangguh dulu Ustaz, ya, sambungan seterusnya kot insyaAllah di InsyaAllah. masa akan datang insyaAllah Ustaz, ya. Memang best tajuk, memang best tadabbur surah ni memang kena mengena sangat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ustaz, kita tutup dulu Ustaz, tangguhkan dulu dengan dengan apa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih puan. Terima Sama-sama. kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. InsyaAllah Terima jumpa kasih lagi. banyak. Sama-sama. Sama-sama. Semangat semua. Sambung. Jumpa lagi.